Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pulang kami akan membentangkan tajuk kajian kami berkenaan dengan solat musafir. Saya Nur Adilah Sofia binti Muhammad Ali, nombor matrik 073475, ingin meneruskan pendahuluan bagi tajuk kajian ini. Allah SWT tidak mensyariatkan hukum hakam agama yang menyebabkan kesusahan dan kerumitan sehingga kerja-kerja yang dilakukan menjadi tidak teratur dan sulit. Sebaliknya, di mana orang Islam yang mengalami kesempitan atau kesusahan, Allah SWT akan melonggarkan perintah agamanya supaya semua hukumnya dapat diterima dan mampu ditanggung oleh setiap mukmin. Sebagaimana firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Maksudnya, sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Surah Al-Hajj ayat 38. Dalam Islam, terdapat beberapa kelonggaran yang diberikan di dalam solat kepada para musafir yang keluar dengan tujuan yang baik. Ia merupakan satu keringanan yang diberikan oleh Allah sebagai rahmat kepada seluruh umat Islam. Solat jamak merupakan satu kelonggaran bagi orang musafir, iaitu menghimpunkan atau mengumpulkan dua solat dalam satu waktu. Contohnya, menghimpunkan solat Zuhur dengan Asar atau Maghrib dengan Isyak dalam satu waktu yang sama ada dalam waktu yang pertama atau waktu yang kedua. Sekian, terima kasih. Solat qasar bermaksud solat yang dipendekkan, yakni memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti solat zuhur, asar dan isyak. Solat maghrib dan subuh tidak boleh dikosarkan serta perlu ditunaikan dengan sempurna seperti biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101 yang bermaksud, dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka tidaklah kamu berdosa mengkosarkan atau memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Salat jamak pula ialah dua salat yang dihimpunkan ke dalam satu waktu, iaitu antara salat zuhur dengan asar, antara salat maghrib dan salat isyak. Salat subuh tidak boleh dijamakkan serta perlu ditunaikan dengan sempurna seperti biasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara salat zuhur dengan salat asar dan juga antara salat maghrib dengan salat isyak ketika bermusafir, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syarat sah salat qasar. Pertama, ketika ingin salat, hendaklah diniatkan untuk menunaikan salat qasar. Yang kedua, tidak berniat untuk menetap selama 4 hari di tempat yang dituju selain pada hari mula sampai dan pada hari akan keluar. Yang ketiga, tidak mengikut imam yang bermukim kerana niat imam yang bermukim dengan niat kita yang bermusafir adalah berbeza. Dan yang keempat, perjalanan musafir itu mestilah 2 marhalah ataupun 90 km. Dan yang terakhir, musafir yang dilakukan bukan diniatkan untuk maksiat. Dan perkara-perkara ini mestilah ditepati agar solat qasar kita itu sah. Solat jamak terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu pertama, solat jamak takdim, yang bermaksud mengumpulkan 2 solat fardu
ke dalam waktu yang pertama ataupun menunaikan solat yang kedua pada waktu pertama. Sebagai contoh, solat Isya dihimpunkan dengan maghrib dan ditunaikan pada waktu maghrib. Bahagian yang kedua ialah solat jamak takhir, yang bermaksud mengumpulkan dua solat fardu ke dalam waktu yang kedua ataupun melewatkan solat yang pertama dan ditunaikan pada waktu yang kedua. Sebagai contoh, solat maghrib dihimpunkan dengan waktu Isya dan dilakukan ketika waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fariza Fitri binti Harinin, nomor metrik 073246. Dalam slide ini saya akan bentangkan tentang syarat-syarat salat jamak. Secara umum, seperti yang kita semua tahu, orang musafir sering mengalami masalah yang sukar untuk berhenti menunaikan salat apabila mereka dalam perjalanan yang jauh, bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Oleh itu, Allah telah memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk menjamakkan dan mengqasarkan salat fardu mereka. Oleh itu, tidak ada lagi alasan bagi orang Islam untuk meninggalkan salat fardu mereka. Salat jamak merupakan salah satu kelonggaran kepada orang bermusafir, yaitu salat yang menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Contohnya, menghimpunkan salat zuhur dengan salat asar atau salat maghrib dengan salat isya. Bagi salat subuh pula, ia tidak boleh dijamak atau tidak boleh dikosarkan dan ia mesti ditunaikan secara sempurna seperti biasa. Salat jamak atau qasar adalah diharuskan bagi sesiapa yang bermusafir lebih daripada 2 marhalah, yaitu 60 batu ataupun lebih daripada 90 km. Antara syarat-syarat salat jamak ialah yang pertama, seseorang individu itu hendaklah menetapkan niatnya untuk bermusafir semata-mata dan bukannya untuk tujuan maksiat. Yang kedua, perjalanan seseorang itu hendaklah melebihi 2 marhalah. Sekiranya tidak sampai 2 marhalah, maka dia tidak boleh melakukan salat musafir. Ketiga, salat yang dijamak adalah salat-salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan isyak sahaja. Yang keempat, niat qasar hendaklah dilakukan semasa takbiratul ihram. Yang kelima, tidak boleh berimamkan orang yang bersalat tamam, yaitu orang yang bersalat sempurna. Seterusnya, seseorang itu hendaklah menetapkan tempat yang ingin ditujunya. Sekiranya tempat yang dituju itu tidak tentu, maka dia tidak boleh melakukan salat qasar atau salat jamak. Seterusnya, hendaklah berkekalan perjalanan seseorang itu sehingga sempurna salatnya. Dan yang terakhir, seseorang individu itu hendaklah mengetahui bahwa orang yang bermusafir itu harus mengerjakan salat qasar. Salat jamak terbahagi kepada 2 bahagian, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim ialah salat yang dilakukan dengan menghimpunkan salat zuhur dan asar pada waktu zuhur atau menghimpunkan salat maghrib dan isyak pada waktu maghrib. Salat ini dinamakan salat takdim karena salat kedua yang belum masuk waktunya dibawa ke salat yang pertama. Antara syarat-syarat salat jamak takdim ialah yang pertama, hendaklah mendahulukan salat yang dalam waktunya terlebih dahulu, yaitu mendirikan salat zuhur atau maghrib terlebih dahulu karena ia dikira sebagai salat yang pertama. Barulah diikuti dengan salat yang dijamak, yaitu salat asar atau isyak yang dikategorikan sebagai salat yang kedua. Seterusnya, syarat jamak takdim ialah hendaklah diniatkan salat jamak pada salat yang pertama dalam setiap salat sebelum salam. Tetapi ia lebih afdal diniatkan semasa takbiratul ihram. Syarat yang seterusnya ialah hendaklah melaksanakan kedua-dua salat itu secara mu'alat, yaitu secara berturut-turut dan tidak boleh diselangi dengan perceraian yang lama, perjalanan yang panjang. Akhir sekali, seseorang itu hendaklah berkekalan musafirnya daripada permulaan salat pertama hingga takbiratul ihram untuk salat yang kedua. Hal ini karena salat jamak akan terbatal sekiranya ia menjadi mukim antara 2 salat tersebut. Jamak takhir pula ialah salat yang menghimpunkan salat zuhur dan asar pada waktu asar atau menghimpunkan salat maghrib dan isyak pada waktu isyak.
Salat ini dinamakan salat takhir karena salat pertama yang telah tamat waktunya dibawa ke salat yang kedua. Antara syarat-syarat salat jamak takhir ialah yang pertama, hendaklah berniat salat jamak takhir sebelum habis waktu salat yang pertama. Sebagai contoh, berniat jamak takhir untuk salat zuhur dan salat asar sebelum tamatnya waktu zuhur. Jika tidak berbuat demikian, maka hukumnya adalah haram mentakhirkan salat pertama daripada waktunya dan salat itu akan menjadi salat qada pada waktu yang kedua. Syarat yang seterusnya ialah hendaklah berkekalan musafir seseorang itu sehingga ia selesai menunaikan salat yang kedua, dan sekiranya telah menjadi mukim sebelum selesai salat yang kedua, maka salat yang pertama itu akan dikira sebagai salat yang diqada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Anastasia Jasinin binti Abdullah, nombor matriks 073586. Dalam slide ini saya akan membentangkan contoh lafaznya jamak takdim dan jamak takhir. Seperti yang kita sedia maklum, setiap amalan dan perbuatan dalam Islam perlu didahului dengan niat agar sesuatu amalan itu sah dan diterima oleh Allah. Niat ini merupakan motivasi, maksud atau tujuan di balik sebuah perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya kerana Allah, maka pahalanya dari Allah. Jika niatnya bukan kerana Allah atau disertai motif lain, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Terdapat sebuah hadis mengenai niat yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri ma nawa. Maksudnya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh itu, memandangkan salat jamak terbagi kepada dua bahagian, kita harus mengetahui niatnya dalam salat tersebut untuk menentukan perbuatan seseorang itu supaya menjadi lebih jelas. Oleh itu, kita ke bahagian jamak takdim terlebih dahulu. Jamak takdim ni kita lakukan dua salat dalam waktu salat yang pertama. Oleh itu, kita lihat yang nombor 1, iaitu salat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Sholli fardhu zuhri rakataini qasran majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku salat fardu zuhur 2 rakaat dihimpunkan waktu asar kepadanya kerana Allah Ta'ala. Fardu asar pula, usolli fardul asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku salat fardu asar 2 rakaat qasar dihimpunkan kepadanya waktu zuhur kerana Allah Ta'ala. Salat yang kedua ialah salat maghrib dan isyak pada waktu maghrib. Sholli fardu maghribi salasa rakataini majmu'an ilaihi al-isya adan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan waktu isyak kepadanya kerana Allah Ta'ala. Ya, seterusnya, usolli fardul isya rakataini qasran majmu'an ilal maghrib adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku salat fardu isyak 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada waktu maghrib kerana Allah Ta'ala. Ini adalah niat jamak takhir. Jamak takhir ni kita lakukan 2 salat dalam waktu salat yang kedua. Kita lihat yang nombor 1, salat asar dan zuhur pada waktu asar. Sholli fardul asri rakataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku salat fardu asar 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada waktu zuhur kerana Allah Ta'ala. Bagi salat zuhur pula, usolli fardu zuhri rakataini qasran majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku salat fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan waktu asar kepadanya kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat salat isyak dan maghrib pada waktu isyak.
Usalli fardul isyak rakataini kasran majmu'an ilal maghrib adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku salat fardu isyak 2 rakaat qasar dihimpunkan kepadanya waktu maghrib kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, usalli fardul maghribi salasa rakataini majmu'an ilaihil isyak adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku salat fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan waktu isyak kepadanya kerana Allah Ta'ala. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Aisyah binti Wan Syambi, nombor meti 073547. Seterusnya, tempoh yang diharuskan khosa atau jamak ketika bermusafir ialah tempoh perkiraan hari bagi solat jamak dan khosa untuk orang yang bermusafir adalah seperti mana yang kita semua sedia maklum, iaitu solat jamak dan khosa bagi orang yang bermusafir boleh dilaksanakan dalam tempoh tidak melebihi 3 hari, iaitu tidak termasuk hari masuk dan tidak termasuk juga hari pulang. Tambahan lagi mengikut Imam Al-Nawawi yang berbunyi wala yuhsabu minha yauma dukhulihi wa khurujihi ala sahihi, yang bermaksud tidak dikira daripada 4 hari itu 2 hari siang masuknya dan keluarnya mengikut pendapat yang sahih. Dalam Minhaj Al-Talibin halaman 44 ini menerangkan bahawa hari dalam konteks jamak dan khosa itu bermaksud waktu siang, manakala waktu malam bagi orang yang bermusafir apabila sampai atau ingin pulang kembali. Contoh yang diharuskan khosa dan jamak ketika bermusafir paling mudah untuk kita fahami ialah jika seseorang itu tiba pada hari siang hari Isnin, maka dia hendaklah berniat untuk pulang semula ke tempat asalnya, atau dalam perjalanannya ke tempat lain tidak melebihi 3 hari, iaitu dia hendaklah pulang dari tempat tersebut pada siang hari, iaitu hari Jumaat. Tetapi jika dia pulang pada malam Sabtu, maka tidak salah hukum solat jamak dan khosanya yang dilaksanakan kerana ia tidak mencukupi syarat sah. Di mana mengikut fiqh dan kalender Islam, pertukaran hari adalah selepas waktu maghrib, iaitu senja, dan bukan pada waktu 12 tengah hari malam seperti dalam kalender Masihi zaman sekarang.